Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustazah. Menerusi channel ini nanti, murid-murid akan dapat mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Tajuk perbincangan kita pada kali ini ialah mengenai dengan skor A+ Pendidikan Islam untuk SPM bagi siri yang kedua. Dalam siri 1 yang lepas, Ustazah sudah terangkan bagaimana cara ataupun teknik untuk kita skor A+ bagi menjawab soalan bahagian A, soalan objektif dan isi tempat kosong. Ustazah rasa ramai yang dah faham bagaimana cara untuk skor soalan-soalan bahagian ini. Sekarang perhatikan bentuk-bentuk soalan bahagian B. Untuk bahagian B, terdapat 4 soalan. Soalan 1 dan 2 wajib dijawab. Soalan 3 dan 4 adalah merupakan soalan pilihan. Murid-murid semua, analisa ini dia buat berdasarkan kertas soalan SPM 2018 dan 2019. Untuk soalan 1 dan 2, iaitu soalan wajib hanya melibatkan 2 bahagian sahaja, iaitu bahagian akidah dan bahagian ibadat, iaitu sukatan pelajaran bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sementara soalan nombor 3 dan 4 pula melibatkan bahagian tamadun Islam, tokoh dan akhlak Islamiah bagi tingkatan 4 dan 5. Ustazah sangat-sangat berharap agar format soalan untuk tahun ini sama seperti tahun 2018 dan 2019, insya-Allah. Sebelum itu, suka Ustazah ingatkan kepada murid-murid bagi menjawab soalan untuk bahagian B memerlukan beberapa jenis jawapan. Mari kita lihat secara lebih terperinci. Di sini Ustazah senaraikan beberapa jenis jawapan. Antaranya yang pertama berbentuk fakta atau apa yang terdapat dalam buku teks. Contohnya, apakah maksud nifak? Berikan pengertian jual beli. Senaraikan 2 riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk menjawab soalan seperti ini, murid-murid hendaklah menjawab berdasarkan apa yang terkandung di dalam buku teks atau mana-mana buku rujukan yang di mana info atau maklumat lebih kurang sama seperti dalam buku teks. Murid-murid tidak boleh mereka-reka ayat sendiri, atau dengan kata lain, biasanya untuk soalan berbentuk ini perlu kepada hafalan. Murid-murid digalakkan menghafal bagi soalan-soalan pengertian, maksud, erti, tokoh dan beberapa perkara dalam tamadun Islam. Jenis jawapan yang kedua pula ialah jawapan yang munasabah. Contohnya bagi soalan, nyatakan 2 kesan riddah. Terangkan 2 akibat mengamalkan khurafat dalam masyarakat. Ketika murid-murid memberikan jawapan yang tidak terdapat dalam buku teks, tetapi jawapan tersebut logik,
sesuai dan boleh diterima kerana ia relevan dengan soalan. Itulah maksud jawapan yang munasabah. Seterusnya, contoh jawapan bagi soalan kebat. Di sini Ustazah berikan satu contoh soalan, iaitu rakan anda didapati telah melakukan perbuatan mencuri di dalam kelas. Sebagai rakan baik, apakah tindakan anda kepada beliau? Untuk menjawab soalan kebat, murid-murid memerlukan beberapa format yang khusus. Yang pertama, dijawab dalam satu perenggan sahaja. Ingat ya murid-murid, dalam satu perenggan, bukan berbentuk poin. Yang kedua, satu isi yang bersamaan dengan satu markah. Yang ketiga, ada huraian. Satu huraian akan mendapat satu markah. Seterusnya yang keempat ialah satu huraian lengkap akan memperolehi satu markah, dan yang kelima ialah satu kesimpulan ataupun olahan menarik. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas mengenai dengan soalan kebat, murid-murid boleh ke link yang tertera. Bagaimana murid-murid dengan penjelasan daripada Ustazah? Harap semua boleh faham ya. Satu lagi, sebelum terlupa, perlu diingatkan bahawa bagi menjawab soalan bahagian B ini, murid-murid menjawab dalam bentuk poin sahaja kecuali bagi soalan kebat. Murid-murid semua, sekarang kita lihat soalan nombor 1. Sebagaimana yang telah Ustazah jelaskan sebelum ini, soalan nombor 1 hanya melibatkan bahagian akidah sahaja, sama ada ia daripada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Berdasarkan soalan-soalan ini, cuba tengok jenis-jenis jawapan. Ya murid-murid, soalan 1A1, 1B1 dan 1C1 adalah merupakan soalan-soalan di mana murid-murid perlu menjawab berdasarkan fakta. Mari kita lihat contoh jawapan bagi soalan ini. Sekiranya murid-murid menjawab selain daripada 4 jawapan ini, berkemungkinan besar murid-murid akan kehilangan markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu jelaskan faktor berlakunya perbuatan munafik. Dan soalan 1A3, terangkan 2 akibat perbuatan munafik terhadap masyarakat. Perlu diingat, apabila soalan terangkan, murid-murid mesti menjawab jawapan yang mempunyai satu isi dan satu huraian. Barulah murid-murid akan mendapat markah penuh untuk soalan ini. Yang kedua, perhatikan perkataan masyarakat. Jadi, untuk mengelakkan murid-murid melakukan kesilapan, maka dinasihatkan murid-murid supaya menjawab soalan ini bermula jawapan dengan perkataan masyarakat. Perhatikan contoh jawapan berikut.
Soalan 1B1. Nyatakan hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran terhadap perbuatan mencuri. Jawapan untuk soalan ini adalah berbentuk fakta, iaitu hukuman bagi orang yang mencuri adalah potong tangan. Bagi soalan 1B2 pula, terangkan dua kepentingan penetapan hukuman mencuri. Seterusnya, soalan 1C1, iaitu nyatakan 3 ciri ajaran sesat. Kalau murid-murid rujuk kepada buku teks, terdapat banyak ciri ajaran sesat. Tetapi di sini Ustazah bawakan 3 contoh jawapan sahaja. Dan akhir sekali soalan C2, terangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Perhatikan jawapan-jawapan berikut. Sekian dahulu perkongsian untuk kali ini. Ustazah berharap apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua untuk menghadapi peperiksaan nanti. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda semua. Jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.